Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalai wanakkam. Selamat pagi kepada para pelajar. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Syukur. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar dalam satu topik yang agak menarik dalam kursus PGA 102 intrapersonal, interpersonal dalam perkembangan remaja. Okey, siapa tahu tajuk yang cikgu akan ajar pada hari ini? Okey, angkat tangan. Siapa tahu? Ya, betul. Cikgu akan ajar topik hubungan interpersonal remaja. Okey, siapa tahu hubungan interpersonal ini yang jenis bagaimana? Okey. Ya, benar. Okey, hubungan dari segi konteks pendefinisian, hubungan interpersonal adalah perasaan yang wujud di antara dua individu atau dua kelompok manusia. Hubungan di antara sahabat, handai, rakan sekelas, suami isteri, adik-beradik dan juga lain-lain. Okey, maksudnya dekat sini, okey, apa yang kita faham, dua kelompok. Okey, perasaan yang timbul dari segi dua kelompok ataupun dua individu. Okey, misalnya awak dengan kawan baik awak. Okey, dekat situ berlaku tak dua apa? Dua wujudnya perasaan dua di antara dua individu. Wujud kan? Ya, betul. Perhubungan sudah pastinya wujud di antara dua individu berkenaan. Okey. Timbulnya rasa ataupun perasaan sayang ataupun kita mudah untuk kita kenali, mudah untuk kita dekati dengan kawan baik kita. Okey, jelas dari segi konteks pendefinisian. Okey, faham? Okey, alhamdulillah faham. Syukur. Okey. Seterusnya, dalam tajuk ini, para pelajar perlu tahu perkara-perkara penting sebelum kita menjawab ataupun kita menjawab dalam persoalan yang keberangkalian mungkin disoal dalam peperiksaan. Okey, untuk tajuk ini kebiasaannya pernah ditanya dalam peperiksaan di USM tahun-tahun sebelum ini. Okey. Yang pertama, perkara pertama yang para pelajar perlu ketahui iaitu fasa-fasa perhubungan. Pelajar perlu tahu berapa fasa-fasa dalam perhubungan ini. Okey. Yang kedua, para pelajar perlu tahu setiap fasa-fasa yang jenis macam mana, yang jenis bagaimana. Okey. So, cikgu akan terang satu demi satu. Okey. Fasa-fasa yang perlu pelajar ketahui, terdapat 3 fasa. Yang pertama, fasa pergabungan maupun penyatuan. Yang kedua, fasa penarikan. Yang ketiga, fasa peretakan ataupun fasa penolakan. Okey. So, dekat situ kita sudah ketahui jenis-jenis fasa yang ada dalam perhubungan interpersonal remaja. Okey. So, cikgu akan terang satu demi satu. Okey. Fasa yang pertama perhubungan interpersonal remaja iaitu dari segi fasa penggabungan maupun penyatuan. Fasa penggabungan dan fasa penyatuan ini yang jenis bagaimana? Yang jenis bentuk dia macam mana? Okey, fasa penggabungan dan atau penyatuan iaitu di mana apa? Perlu bergabung
atau bersatu dengan individu lain untuk memulakan perhubungan. Faham? Okey, maksudnya awak dengan kawan baik awak, dekat situ berlaku tak fasa-fasa penyatuan mahupun pergabungan? Ya, berlaku. Sebab apa berlaku? Sebab dekat situ kita sudah bergabung atau bersatu dengan individu lain, iaitu yang terdiri daripada kawan baik awak untuk kita mulakan perhubungan. Untuk kita kenal kawan baik kita itu yang jenis bagaimana. Okey, seterusnya dapat kita lihat daripada berseorangan kepada keadaan berkelompok. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya jika kita selama ni kita berdua, so akan ada pertambahan yang ingin kawan-kawan awak ingin mahu mendekati diri awak, mahu berkawan dengan awak. Dekat situ dari 2 dah jadi 3, mungkin akan jadi keempat, dan itulah dinamakan satu kelompok. Okey. Terdapat 3 situasi. Terdapat 3 situasi yang jenis bagaimana? Kita tengok setiap situasi yang cikgu akan terangkan. Yang pertama, cikgu akan terangkan dari segi situasi yang pertama, iaitu apa dia? Tak pasti. Situasi yang tak pasti. Yang bagaimana yang dikatakan sebagai situasi tidak pasti. Iaitu akan menyebabkan individu itu perlu menyertai individu lain. Contoh, sesat jalan. Yang kedua, kita tidak tahu kedudukan bilik tutorial yang terletak di mana di dalam kawasan kampus. Maksudnya kita sebagai seorang pelajar baru yang baru saja memulakan pengajian di kampus, terutama di universiti, sudah pasti kita tahu bahawa kampus ni mempunyai keluasan yang sangat luas. So kita tak tahu. Kita ada kelas pukul 9, kita dah bangun awal. Pukul 8, so kita kita pergi ke kelas dan kita tak tahu kedudukan kelas tu di mana. Disebabkan apa? Faktor yang pertama, sebab kita masih baru, kita tak tahu arah jalan tu di mana, kedudukan kelas tu di mana. So dekat situ kita bertanya kepada orang. Misalnya walaupun kita tidak ada kawan yang terlalu ramai di dalam kampus, kita bertanya kepada orang. Misalnya, contoh, awak ada kelas LKM 400. Ada kelas LKM 400 pukul 9 pagi misalnya. Awak dah bangun awal pukul 8. Kelas LKM 400 misalnya dibuat di solat. So awak tak tahu skul solat tu terletak di mana. Awak pergi awal kelas naik bas macam biasa, sampai je dekat kawasan dalam kampus tu, awak masih tercari-cari skul solat ni dekat mana. Sudah pastinya awak akan bertanya kepada orang lain, atau mungkin awak bertanya kepada kawan-kawan baik awak. Mungkin awak call beliau mengatakan kedudukan kelas LKM ni dekat mana. Dekat situ berlakunya sisi pergabungan dalam situasi tidak pasti. Seterusnya, situasi yang membimbangkan atau menakutkan. Macam mana tu? Contoh yang saya bagi. Takut untuk tidur bersendirian. Takut
untuk tidur bersendirian ni yang jenis macam mana. Okey, misalnya jika kita dalam keluarga kita ada 3 orang adik, okey, kita merupakan seorang anak tunggal. Okey, anak tunggal. Mak ayah balik kampung misalnya. Okey, dekat situ kita dah rasa kita bimbang. Kita duduk rumah yang besar, kita takut untuk tinggal ataupun tidur bersendirian di dalam rumah yang besar. Sudah pasti ada wujudnya perasaan itu sehingga kita rasa bimbang. Bimbang apa? Bimbang berlakunya terjadi perkara-perkara yang tidak diingini yang menyebabkan kita panggil kawan baik kita untuk tinggal dengan kita. Sementara ibu bapa kita pulang semula ke rumah. Dekat situ dah berlakunya pergabungan ataupun situasi membimbangkan mahupun menakutkan. Okey, seterusnya. Situasi dalam keadaan malu. Dalam keadaan malu yang jenis bagaimana? Memerlukan interaksi dengan orang lain tetapi dirasakan ada orang lain yang memerhatikannya, yang menilai dirinya. Okey, maksudnya apa? Jika kita berkawan dengan orang, contoh misalnya dalam geng-geng kita, kumpulan-kumpulan kita, tetapi ada orang lain yang sedang memerhati kita, yang menilai diri kita ni yang jenis macam mana. Itu dah berlakunya satu timbul ketidakselesaan lah, sebab merasakan diri kita ni selalu diperhatikan. Okey, dekat situ kita boleh mengatakan bahawa pergabungan akan cuba dielakkan. Kiranya maksudnya kita cuba untuk elakkan dalam situasi yang dalam keadaan malu. Okey, fasa yang kedua. Fasa kedua iaitu fasa-fasa penarikan. Okey, fasa-fasa penarikan yang jenis macam mana? Okey, kita lihat kepada individu yang ada karisma, berpotensi. So, kita ingin cuba untuk mendekati beliau supaya beliau dapat berkongsi segala ilmu kejayaan beliau kepada diri kita lah. Betul tak? Okey. Apa yang dikatakan sebagai fasa-fasa penarikan ini? Daya tarikan seseorang kepada individu lain dan juga mempengaruhi seseorang individu yang lain dengan lebih dekat. Misalnya, dah bila orang tu ada berkarisma, berpotensi, dah dia memperoleh berbagai-bagai anugerah, dia dapat dekat situ, dia ada satu kelebihan untuk dia mempengaruhi orang-orang yang dia dekati, supaya apa? Supaya dia boleh berkongsi ilmu kejayaan yang dia kecapi. Okey. Dekat situ berlakunya seterusnya, dekat situ kita berlakunya faktor-faktor apa? Faktor-faktor penarikan. Faktor-faktor penarikan ni dari segi apa? Kita boleh lihat dari segi luaran dia, dari segi apa? Faktor perwatakan, faktor ganjaran, faktor mempengaruhi perhubungan. Faktor luaran ni kita lihat dari segi luaran dia yang jenis macam mana. Adakah dia ni seorang yang peramah, ataupun adakah dia seorang yang cuba yang cepat melenting ataupun cepat marah ataupun tidak suka untuk ditegur. Faktor perwatakan ni bila kita dah dekati dengan beliau, kita tahu dia ni macam mana. Rupanya dia ni baik hati. Itu dari segi perwatakan. Faktor ganjaran ni yang bagaimana? Semua manusia sukakan ganjaran. 2 kategori iaitu perhargaan
dan ekonomi ataupun kebendaan. Okey, maksudnya faktor ganjaran ni misalnya kita jika seseorang tu yang kita rasa ada faktor penarik, okey, sudah pasti dia memberi apa benda, apa segala-gala, contohnya macam penghargaan terhadap diri kita. Misalnya ataupun kita bahagi penghargaan kepada diri belia. Okey, faham? Jelas? Okey, seterusnya fasa yang ketiga. Fasa ketiga fasa apa? Fasa ketiga fasa apa? Siapa tahu? Fasa ketiga fasa apa? Fasa peretakan. Fasa peretakan iaitu fasa-fasa penolakan. Okey, fasa-fasa penolakan ni yang jenis macam mana? Okey, fasa-fasa penolakan iaitu fasa putus hubungan. Okey, kiranya maksudnya fasa-fasa ni kita, boleh terjadi disebabkan kita pergaduh, perbalahan atau pencetusan salah faham yang menyebabkan kita putus hubungan. Okey, so faham tak tajuk ini? Iaitu hubungan interpersonal perkembangan remaja. Kalau faham, alhamdulillah, cikgu doakan semoga apa yang awak pelajari hari ini diberkati oleh Allah SWT. Dan selamat maju jaya. Semoga peroleh keputusan yang cemerlang dalam kursus PGA 102. Sekian, terima kasih.